Ambil sobat. Berapa belas orang? Budak. Kita boleh mula ke? Boleh je. Dah mula? Macam mana Ali? Akak ikut je. Rakan-rakan lain dah pukul 3 dah ni. Kan? Mula. Mula lah Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di Jabatan Biologi. Alhamdulillah pagi tadi rasanya kita telah selesai sesi perkongsian bersama PM Dr. Cik Nizam. Terima kasih Kak Nizam. Mohon maaf tadi saya tak dapat join bersama kerana ada mesyuarat bersama TDA. Jadi terima kasih diucapkan. Untuk petang ni kita sambung lagi sesi webinar kita ni dengan mendengar sesi perkongsian daripada PM Dr. Shakira pula dengan tajuknya iaitu e-learning dan course alignment. Betul eh? Betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga salam sejahtera kepada semua. Terima kasih yang berbahagia, yang berusaha, Ketua Jabatan kita Dr. Alin, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga aman dan selamat insya-Allah. Okay, insya-Allah pada petang ni tajuk yang diberikan kepada saya iaitu e-learning and constructive alignment. Jadi kita dah berbincang banyak dah juga tentang e-learning. Topik yang saya nak bincang hari ini memang ada kesinambungan lah sebenarnya dengan apa yang kita bincangkan sebelum ni. Okay, hari ini basically kita nak revisit lah tentang constructive alignment concept. Kemudian kita tengok constructive alignment in the practice, apa yang kita buat selama ni, dan juga akhir sekali how to align the CA. Itulah tu, C saja tinggal, CA in the context of e-learning lah. Okay, so ini rujukan yang selalu kita rujuk tentang constructive alignment adalah kepada BIGS. Kita selalu merujuk kepada BIGS di mana ia merujuk kepada ataupun selalu beliau mengatakan aligning teaching for constructing learning. Selalu dia mengatakan begitu. Jadi untuk kita nak dapat satu, kita perlu menjajarkan pengajaran kita untuk membina pemahaman pembelajaran pelajar. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah yang ada ni, semuanya bertitik tolak ataupun berkitar dengan tiga perkara ini, iaitu hasil pembelajaran, aktiviti PNP dan juga pentaksiran. Jadi ketiga-tiga ini mestilah sentiasa sejajar untuk mencapai hasil pembelajaran, dan perkara ini saya buat dalam bentuk bulatan supaya kita melihat ketiga-tiga komponen ini sentiasa membantu satu sama lain, dan prosesnya setiap semester ataupun dalam satu semester ia berkitar, dan kita mesti ada panduan yang kita nak rujuk, iaitu hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi pada minggu ke-8 pun kita melihat semula kan, kita melihat kita punya hasil pembelajaran program
hasil pembelajaran khusus, sejauh mana aspek yang kita boleh tambah baik. Itu antaralah yang kita lihat yang untuk memastikan bahawa kita sejajar, apa yang dilakukan sejajar dengan hasil pembelajaran sehinggalah ke hujung semester sampai kita buat pentaksiran akhir. Okey, yang ini adalah yang selalu kita lihat bila kita buat di dalam kita punya sistem IMS yang kita selalu tengok. Contoh di sini, okey, kita lihat di sini LO weightage ya. Yang ini tak cukup page, jadi yang ini sambungan dia. Okey, LO weightage ini yang kita kena jaga sebenarnya, ataupun kita kena make sure dia sentiasa kita ikut setiap semester bagi kita setiap kali penawaran khusus, dan sepatutnya LO weightage ini tidak berubah setiap semester bagi satu sehinggalah selesai satu kohort itu bergraduat ataupun sampai sesi semakan semula lah. Yang itu yang antara yang perlu kita lihat supaya pengukuran CLO itu tidak berubah daripada satu kohort ke satu kohort yang lain sampailah selesai semakan semula. Namun begitu, kalaulah memang kita melihat dari segi LO weightage ini, sebenarnya di peringkat awal lah waktu kita semak semula, tapi selepas kita run 2 kali, mungkin 3 kali, kita nampak bahawa LO ini macam it's not doable, ataupun pencapaian LO tersebut memang macam tidak adil untuk kita memberikan LO tersebut dengan weight yang sedemikian. Maka kita boleh ada ruang, kita boleh mengubah weightage dengan syarat kita telah pun berbincang di peringkat jabatan sebab dia mempengaruhi pengukuran PLO secara keseluruhan. Jadi itu antara perkara yang kita kena ingat bila kita berbicara tentang constructive alignment. Ya, jadi perkara ini sepatutnya dikekalkan, tetapi sekiranya sebab kita menjalankan continuous quality improvement setiap semester, sebab bila hujung semester kita akan mendapat kita punya Klom Index, di situ kita membuat refleksi apa lagi kita boleh tambah baik. Jadi for the coming offering semester, kita membuat penambahbaikan tersebut masih lagi tidak berjaya contoh, dan kita buat lagi kali ketiga pun kita buat nampaknya tak berjaya, dan dengan data yang ada, kita ada ruang untuk mohon untuk menukarlah pemberatan PTC tersebut, sebab dari segi keseluruhan untuk pencapaian PLO perkara ini diukur untuk setiap satu CLO, sebab setiap satu CLO kepada satu PLO yang tertentu. Okey, kita lihat kepada contoh yang diberikan ini, iaitu yang pertama, untuk mengaplikasi konsep. Untuk mengaplikasi konsep, aktiviti teaching and learningnya adalah interaktif teaching and learning, interactive lecture, e-learning, assignment, problem based learning, group activity and site visit. Okey, dekat sini kita terus melihatlah ya. Jadi bila kita nak mengubah ataupun dalam proses kita melihat kepada ketidaktentuan ya, ataupun sekarang ni kita continue dengan kita merancang untuk plan B. So plan B kita memang kita tak boleh jumpa student kita. Jadi kita kena lihat baliklah dari segi teaching and learning activity kita ni. Mana aktiviti yang boleh dijalankan untuk ataupun untuk membolehkan hasil pembelajaran khusus ini dicapai. Adakah interactive lecture masih boleh dijalankan? Kita melihat baliklah, kalaulah maklumat pelajar kita low bandwidth, mungkin kita tak boleh lagi lah nak buat synchronous, sebab secara synchronous masih lagi kita boleh buat interactive lecture. Tetapi kalau asynchronous sudah mungkin sudah tidak sesuai lagi. Kemudian e-learning itu dah memang dalam plan, so it is part of it. Assignment yang macam mana dalam keadaan sekarang? Adakah masih lagi boleh dilaksanakan secara online ataupun ataupun assignment yang kita berikan itu kita lihat balik, pelajar memang kena datang, memang kena duduk bersama. So bila dalam keadaan macam ni, kita perlu lihat semula
untuk mengubah soalan assignment kita itulah supaya pelajar dapat melakukannya dalam keadaan mereka berada di dalam lokasi yang berbeza. Problem based learning. Problem based learning juga boleh dilaksanakan secara online. Jadi itu antara perkara yang kita perlu lihatlah, sebab throughout the years saya pernah mencubalah beberapa kali problem based learning ini boleh dilaksanakan secara bukan face to face. Jadi ia boleh dilaksanakan group activity again, kalau kita boleh buat cuma site visit. Site visit ni memanglah kena fikirkanlah, mungkin kita berhubung dengan pakar yang berada di site sana, dan kita cuba buat video conferencing bagi pelajar-pelajar yang boleh attend sesi itu secara sinkronus, maka mereka boleh follow secara sinkronus, dan bagi pelajar yang mempunyai low bandwidth mungkin melalui record session, maka kita berkongsilah dengan pelajar berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi bagi pelajar-pelajar yang yang low bandwidth tadi, mungkin kita boleh fikirkan kita minta pelajar kita sediakan soalan dahulu supaya mungkin soalan-soalan tersebut boleh ditanya oleh rakan-rakan mereka kepada pakar di site. Jadi perkara ini bagi saya masih boleh dibuat, dan mungkin sebagai pensyarah mungkin kita boleh berbincang dulu dengan pakar di site, adakah beliau mempunyai video yang boleh dikongsi, yang pelajar kita boleh tengoklah apa semasa dia menerangkan kepada pelajar kita tu, apa yang sebenarnya yang kita harapkan tu dapat ditunjuk. Jadi itu antara yang kita boleh align yang untuk teaching and learning. Kemudian kita beralih kepada assessment. Okey, yang kita telah bincang panjang lebar bagi tadi. Okey, yang pertama itu adalah quiz, test dan juga final exam. Okey, bila quiz di sini memang saya selalu memberikan beberapa kali quiz kepada pelajar saya. Jadi sebagaimana kita bincang, biasanya quiz ini akan menjurus kepada pelajar mengaplikasi konsep. Jadi soalan-soalan yang begitu, cuma topiknya berbeza daripada satu topik ke topik yang lain. Jadi yang selalu saya ambil adalah saya ambil yang terbaik lah. Biasanya saya ambil yang hujung. Okay. Dan juga test ni memang dia akan jadi sebenarnya cara pengukurannya memang summative, sebab lepas beberapa topik saya akan memberikan pentaksiran ke atas topik-topik yang tersebut. Dan final examination ini adalah isu yang perlu saya lihat dalam saya nak merancang pentaksiran yang akan diberi, iaitu bila final examination ini memang dalam keadaan mungkin pelajar kita boleh kembali, tetapi mereka tidak boleh berada dalam satu dewan besar yang untuk membuat final exam. Jadi saya perlu memikirkanlah yang probability-nya adalah agak tinggi untuk pelajar tidak dapat duduk final examination. Tapi sebagai persediaan, saya perlu juga menyediakan soalan final exam untuk plan A, dan pada masa yang sama sekarang ni saya kena ada dua, satu CA untuk plan A, satu lagi CA untuk plan B, di mana final examination saya ini mungkin saya boleh gantikan dengan special project ataupun open book exam, yang mungkin kita bagi masa yang tertentu untuk pelajar siapkan. Sebab open book exam ni, sebagaimana kita maklum, open book pun bukan senang nak jawab kan. Jadi ini antara yang kita boleh buatlah, kita fikirkan boleh dilaksanakan dalam keadaan pelajar tidak perlu duduk datang sekali lah untuk ke final examination. Okey, melihat kepada seterusnya kepada peratus untuk setiap satu pentaksiran yang diberi. Contohnya final examination adalah 30%, quiz 10% dan juga test 15%, di mana ini semua menyumbang kepada 55% tadi. Okey, jadi perkara ini dalam saya nak menyusun ini,
dari segi percentage ini memang tak akan saya ubah sebab ini yang memang telah pun kita telah pun bermesyuarat untuk meluluskan kita punya constructive alignment dan juga performa. Jadi apa yang akan diubah adalah aktiviti teaching and learning dan juga pentaksiran. Cuma isunya pentaksiran ini wajarannya mestilah sesuai ataupun berkadar terus dengan markah yang diberi ataupun weightage yang diberi. Contohnya final examination 30%, quiz 10% dan test 15%. Jadi saya perlu memastikan bahawa percentage untuk SLT bagi CLO pertama saya ini lebih kurang 55% dari keseluruhan SLT. Itu yang perlu yang perlu saya pastikan bila saya mereka bentuk semula ataupun membuat semula performa saya disebabkan oleh perubahan ini. Okey. Ini yang biasa kita lihat dan performa juga biasa kita lihat. Saya nak share di sini, mungkin ada rakan-rakan yang biasa ataupun pernah melihat file ini file Excel yang saya selalu gunakan semasa saya nak merancang cognitive alignment. Okay. Saya kenapa dia ada page ni saya pun tak tahu kenapa tak boleh nak hilangkan. Okey. Kalau lihat di sini, ini adalah saya punya perancangan untuk CLO yang pertama. Ya, CLO pertama ini sebelum berlakunya perubahan, maksudnya plan A saya. Ini sebab bila daripada sini semuanya nanti saya kira terus masuk ke performa sebab performa kita tidak berdasarkan kita punya CLO tapi berdasarkan topik. Jadi bila topik-topik saya ni memang saya kira setiap topik ni itulah yang saya akan masukkan dalam performa. Dia punya final lah. So yang ini sebagai saya punya tempat saya mengira di sini untuk saya masukkan dalam performa. Okay, jadi ini adalah saya ambil yang pertama je lah untuk C4 ni, untuk C4 C3 sebenarnya application C3 di mana di sini kita lihat SLT untuk keseluruhannya adalah 56 untuk dari segi teaching and learning sahaja, penyampaian sahaja, delivery 56 jam dan juga untuk assessment ada 10 jam. Di mana keseluruhan untuk masa bagi CLO yang pertama ini adalah 66 jam daripada 120 jam dan dia bagi ngam-ngam lah, kebetulan waktu saya plan dulu memang ngam-ngam 55 jam. 55 jam dan ini peratus yang saya, ini memang calculated dan ini memang saya dah saya memang setujulah dengan 55% tu, memang ini yang saya nak. So yang ini adalah pembahagian percentage bagi setiap satu aktiviti pentaksiran. Okey, ini yang dulu. Okey, bila sekarang saya melihat semula dari segi bila saya buat planning untuk untuk topik-topik yang bermula daripada minggu keempat. Topik yang keempat ini 3 topik pertama ni dah cover 5 minggu yang pertama. So ada topik 4 sampai topik 11. Jadi inilah yang saya rancangkan. Ni masih duduk dummy 3 jam ni saya buat secara asynchronous. So saya letak yang ada asterisk ni yang saya buat secara synchronous. Sebab kalau saya tambah kat sini nanti dia mengganggu formula kan, dia tak boleh, saya susah tak boleh nak kira. So saya letak kat sini topik 5 saya buat secara synchronous, topik 9 juga saya buat synchronous, tapi yang lain tu saya buat asynchronous. Jadi saya dah kira dan saya dah membuat calculation, ambil kira semua perkara. Cuma di sini bila saya membuat calculation ini, saya mengambil
pengiraan ataupun mengambil kira semua CLO yang lain juga ya untuk menghasilkan jumlah yang cukup untuk teaching and learning. Okey, untuk yang teaching and learning saja untuk 11 topik ini jumlahnya adalah 57 jam. 57 jam dan saya punya aktiviti jumlah jam untuk pentaksiran saya adalah sebanyak 10 jam yang total hour dia adalah 67 jam. Ada perbezaan lah dengan tadi, ada sebanyak 1 jam perbezaan percentage dia, yang ni auto calculate dan yang ini yang saya tetapkan saya still nak 55%. Jadi ini salah satu cara lah untuk saya mengira dan daripada sini. Jadi setiap satu CLO ni saya kira, ini CLO yang kedua. Okey, so kita nampaklah perbezaan dia punya ni cadangan percentage dan ini percentage yang saya pilih. Kemudian untuk keempat-empat CLO dan akhir sekali tu kita dapat lihatlah memang waktu kita buat calculation memang 120 dan ini jumlah 97 jam untuk teaching and learning sahaja. Jadi daripada yang ini saya transfer ke dalam saya punya proforma. Okey, dalam proforma saya. Okey, jadi ini adalah masa-masa ini kan kita yang ini untuk setiap satu topik ini yang contohnya untuk non face to face, non guided non-guided activity, ini dah ambil kira CLO 1, 2, 3 dan 4. Jadi dia punya pendetailan ataupun perinciannya di file Excel tadi. Jadi saya masukkan sahaja di sini dan akhir sekali kalau saya kira memang ini 97 sama dengan jumlah tadi teaching and learning dan untuk final. Jadi ini yang saya buatlah, maksudnya Excel tersebut boleh membantulah untuk memasukkan di sini and at the same time dia selari dengan kita punya template constructive alignment tadi. Okey, yang itu adalah perancangan kita dan aktiviti-aktiviti kita tu ada banyaklah sebenarnya. Saya ni sebenarnya dalam paperwork lagi yang insya-Allah akan dibentang minggu depan. Ini adalah contoh-contoh lah aktiviti-aktiviti untuk kita mengukur setiap satu domain ya, kognitif dan juga affective domain, apa aktiviti kita boleh buat dan tools tu untuk yang online lah ya. Okay, dan juga untuk affective domain. So yang ini once dah diluluskan nanti saya boleh share lah. Okay, so basically perkongsian saya rasa sehingga di situ sajalah perkongsian saya. Jadi mungkin kita boleh berbincang sekiranya ada apa-apa yang mungkin ada lagi rakan-rakan yang boleh berkongsi sama tentang perkara ini. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Syakira di atas perkongsian tadi. Sekarang ni saya buka pentas maya ni kepada sebarang cadangan ataupun feedback daripada rakan-rakan. Saya rasa tadi saya nampak ada satu soalan daripada Aziz. Apa soalannya? Okey. Sebenarnya boleh atau tidak mapping CLO lebih daripada satu assessment? Okey, jawapannya boleh. Sebenarnya kita boleh merancang berapa assessment lah yang sesuai, tapi mesti kena ikut SLT lah. Kalaulah kita merancang banyak assessment, maka ada banyak kali lah kita punya assessment untuk satu-satu CLO itu. Cumanya kurang macam mana nak cakap kalaulah untuk final exam sebenarnya agak sukar untuk kita mengukur banyak CLO dalam satu final exam. Itu sahaja sebab contohnya kalau final exam kita ada soalan yang pelbagai dan kita map kepada contohnya 3 CLO. Jadi bila kita map kepada 3 CLO, setiap satu CLO itu perlu diukur. Jadi kita perlu semasa merancang, kalau kita masih nak buat soalan final exam, kita perlu merancang, okey CLO pertama ni soalan mana? CLO kedua soalan mana? CLO ketiga soalan mana? Dan kita boleh ukur setiap satu CLO. Tapi kalaulah kita
tidak merancang begitu, then dia sebenarnya menjadi isu lah bila kita nak mengukur CLO yang nak dicapai. Sebab kita tidak menetapkan. Tapi kalau contohnya kita ada 3 soalan esei, soalan esei pertama CLO pertama, soalan esei kedua CLO kedua, dan soalan esei ketiga CLO ketiga. So itu senanglah untuk kita buat. Jadi saya pun tidak mengatakan yang final exam tidak boleh, tetapi kita kena melihatlah dari segi aspek bagaimana kita nak mengukur. Cuma kalau kata tadi mungkin boleh tengok juga yang kat sini satu CLO mapping kepada beberapa assessment. Contoh yang saya beri tadi CLO pertama saya lah, di mana saya ada quiz, saya ada test dan saya ada final exam. Ataupun nanti saya akan buat satu special test lah untuk menggantikan final exam. Jawapannya boleh. Kak Tima pun ada soalan. Assignment ganti final. Okey. Dengar Ya. Ya Kak Syah. Sekejap jawab soalan Tima dulu. Jawab soalan Tima. Jawab soalan Dr. Fatimah ya. Okey, Kak Tima tanya ni assignment pengganti final tu perlu vetting juga ataupun tidak perlu. Sebenarnya dari segi aspek vetting ini, saya rasa dalam beberapa lawatan ISO dan juga MQA memang sering ditanya, especially bagi kursus-kursus yang 100% coursework. Sering ditanya bagaimana nak memastikan kualiti soalan assignment tersebut. Untuk sebenarnya adakah dia mematuhi untuk kehendak pencapaian CLO. Jadi untuk menjawab soalan ini saya memang sangat mengesyorkan kalau boleh tu wajib sebab dia dah menggantikan final exam untuk kita vet soalan yang menggantikan final ini. Dan kalau kita waktu kita ada final vetting untuk final exam, kita ada skema, maka dalam vetting ini juga perlulah ada rubrik ataupun skema yang berkaitan dengan special test ataupun test gantian ini. Ya. Boleh ya Kak Tima? Saya agak suka kalau kita soalan yang untuk CLO mana, yang mana CLO mana kan. Tapi bukankah kita ada JSU? Dalam JSU tu kan kita dah allocate kan yang soalan untuk topik mana dan soalan-soalan tu pun kita dah tentukan level dia masing-masing kan, sama ada dia arah sebelum yang mana dalam JSU. Kalau kita dah memang tentukan dan waktu exam kita boleh keluarkan markah tersebut, tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tetapi saya melihat dalam ini saya melihat dari segi realiti lah. Kebanyakannya bila ada CLO 1, 2 dan 3, markah yang dimasukkan selalunya markah yang sama. Saya tidak pasti adakah itu satu kebetulan ataupun memang dibahagi average. Sepatutnya dia bukan boleh bahagi average lah, sepatutnya setiap satu CLO itu soalan tu macam contohnya kan kalau kita biasa maki matrix kan, jadi soalan tu memang kita tahu soalan satu ni untuk yang mana, so dia masuk kategori markah yang tersebut. Jadi kalau yang macam tu tidak ada masalah. Isunya bila kita dah kira semua markah, contohnya final exam kita ada 80 markah, dan 80 markah ni kita dah map kepada 3 CLO. Jadi isunya dalam 80 ni mana CLO 2, mana CLO 3 dan mana satu CLO 1. Jadi itu yang menjadi satu bagi saya dia agak maksudnya dia memerlukan sebenarnya kerja yang kena detail lah sebenarnya, sebab kalau tidak, kalau kita ambil average dan kita tidak melaporkan markah yang sebenarnya untuk pencapaian CLO tersebut. Dan juga bagi kita punya semakan semula yang baru berlaku tahun lepas, kebanyakannya CLO untuk kognitif dah berkurangan. Kalau kita tengok kognitif satu dan mungkin satu, banyak pun 2 sahaja paper-paper yang kognitif ni. Yang CLO yang berkaitan dengan kognitif, tetapi CLO yang lain tu dia bersifat macam affective domain ataupun psychomotor domain. Jadi itu memanglah tidak melibatkan final exam sebab dia memang bersifat psychomotor ataupun bersifat efektif. Jadi
kita hanya fokuskan kepada CLO yang berkaitan dengan kognitif lah untuk kita punya final. Ya. Nak tambah boleh? Okey, berkaitan dengan mapping tu, betul Syakira cakap Jadi tu. boleh tak kalau Contoh kita buat begini. satu, kita tahu bahawa Okey. Siapa nak cakap dulu? Saya off saya ni. Kak Syah punya line okey ke? kita meletakkan CLO itu adalah benda yang general kan? Benda yang general kan? Tak, putus-putus Kak Syiha. Kak Syiha, if you're not tak nak cakap, saya cakap boleh ke? Ni kluster Bayu lah ni. Okey, tak dapat dengar Kak Syiha. Itulah. Tengok Kak Syiha punya speaker on. Tak, dia punya line tak clear ni. Cakap dulu tak apa. Kak Syiha pergi cari atas, naik tingkat atas Kak Okey Syiha. lah. Tak apa. Memang nampak macam kejap-kejap tak okey. May I? Okey, silakan Doktor. Okay. Apa benda tak cakap lupa dah. Okay, macam sini. When it comes to mapping the assessment to the CLO, kita punya challenge ialah to have people or to have all of us to really map according to which CLO. For example, kita nak guna final assessment, kita nak guna final exam as a final assessment. Ataupun kita nak guna special. Oh my. Dengar Kak Syah. Okay, dengar tak sekarang? Dengar tak? Dengar. Apa saya tulis? I was. Okay, apa tadi saya kira lupa lah. Okay. Katakan final exam, kita nak opt final exam for the final assessment. Dalam dokumen tadi tu dia tak sebut final exam, dia sebut final assessment. So kita semua maklum bahawa final assessment can be anything. One of yang the most famous kat UPSI ni final exam lah. Katakan nanti for the next second phase of the semester ni kita nak go for project, macam Syakira nak buat special project ataupun ada nak buat portfolio ke apa entah whatever yang kita can think of that can replace kita punya final exam tu. The fact that when we decided on one type of assessment as the final assessment tu, final exam ataupun special project as final assessment, saya punya kuarternya macam ni. Bila kita map kepada dua CLO, this is going to be challenging in a sense that katakan final special project kita tu kita nak map CLO 1, CLO 2 contoh. Special project nak map CLO 1, CLO 2. Dalam special project tu we have to define which part yang kita nak letak dia sebagai the one that we going to measure the CLO 1. Yang kedua, kita map CLO 2 kan? Okay, which part of that special project tu yang kita nak gunakan maklumat itu untuk mengukur CLO 2. Therefore, katakan dalam special project tu kita ada buat rubrik 1, contohlah rubrik 1, satu lagi kita buat bahagian 1, bahagian 2. Bahagian 1 tu memang kita nak map untuk CLO 1. Bahagian 2 pada special project memang kita nak map pada CLO 2. Make sure that the marks for 1 tu is solely for CLO 1. Kalau tidak, mati nak define satu tu. Sama juga macam final exam lah. Bila saya tengok ada kawan-kawan kita yang mapping FE lebih daripada CLO 1, which is good, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan bahawa dalam kita punya vetting final exam pun, mungkin ni untuk penambahbaikan seterusnya lah, dalam final exam punya vetting, kita dah boleh cluster dah. Soalan 1 MCQ ialah untuk mengukur CLO 1. Kita punya essay question which is meant for CLO 2. Yang macam tu okey. Tapi in terms of it gonna be a daunting things to do lah. But anyway, to make sure that everyone knows assessment CLO is not only macam FE tu for CLO 1,
CL2 you ambil seketul FE punya markah bubuh kat CL1, you ambil seketul markah bubuh kat CL2, which is defeat the purpose lah. Sekian. Betul Dr. Syakinas, betul. Jadi betul, saya sangat setuju. Memang kita mungkin sebelum ni kita ada sebab tu waktu semakan semula tu kita tengok balik betul-betul CLO kita. Saya rasa ni align dengan soalan Kak Syiha kot. Memang kita kena tengok balik supaya CLO kita tu boleh kita capai, maksudnya melalui satu domain sahaja. Dan saya rasa dah memang sekarang kita praktis satu CLO satu domain. Cuma ada lagi isu-isu saya ingat yang untuk diploma, sebab diploma kita masih lagi belum, masih lagi ada ada, saya tengok ada yang dulu memang ada 2-3 kan. Jadi itu yang antara isu lah yang sebenarnya berat kat kita lah. Kalau kata kalau auditor memang betul-betul tengok, memang kita terperangkap lah, sebab yang ni you measure macam mana kan. Yang ni ada komponen, contohnya ini kognitif, yang ini ada afektif. So afektif macam mana you ukur dalam satu CLO. Tapi insyaAllah kalau kita buat semakan tu memang kita stick satu CLO, satu domain. Jadi kalaulah kata kebetulan dua CLO itu jatuh kepada dua domain kognitif. So CLO yang pertama C2, CLO yang kedua C5 katakan. Jadi sebaiknya lah kalau kita merancang tu, kalau final exam kalau kita nak buat dua-dua, kita kena memikirkan kena ada dua rubrik yang berbeza untuk assessment tersebut. Sama juga dengan projek. Kalau contohnya satu projek, kita buat satu projek. Tapi satu projek itu dia map kepada dua CLO yang berbeza. Bermaksud kita ada dua rubrik. Satu rubrik untuk mengukur CLO yang ketiga katakan, dan satu lagi rubrik untuk mengukur CLO yang keempat. Jadi markah tu memang sebenarnya solely untuk setiap satu CLO. Ya. Okey. Boleh ya? Kak Syakira. Kak Syakira, saya ada satu soalan. Ya, Lin. Ni berkenaan dengan LO weightage. Ada tak had untuk setiap satu LO tu? Contohnya macam katakan satu kursus ni ada 4 LO. So LO satu tu dilihat percentage LO weightage dia ialah sebanyak 60%. LO kedua tu mungkin 20%, LO ketiga dengan keempat tu 10-10. Jadi bila ditengok tu kadang-kadang macam ada sesetengah, ada LO 3 dengan 4 tu kita nampak dia agak rendah lah berbanding dengan LO yang lain. Jadi dia ada tak limitation ataupun mungkin ada pengiraan ke untuk menetapkan kadar percentage tu untuk setiap LO? Okey Lin, sebenarnya tidak ada kadar, sebab setiap satu CLO itu bergantung bila kita kata kita letak weight dekat situ, maksudnya penekanan kepada pencapaian CLO tersebut adalah tinggilah. Contoh kognitif, of course untuk satu course tu kognitifnya lebih tinggi berbanding dengan penekanan kepada efektif. Tetapi kalau kursus-kursus yang melibatkan macam psikomotor kan, yang kita perlukan psikomotor, kalau contohnya ada rakan-rakan kita dekat sains sukan ke apa, psikomotor dia mungkin lebih tinggi daripada dia punya kognitif. So bergantung kepada nature kursus tu. Kalau nature kursus tu memang kita nampak dia memang tinggi kepada kognitif, memang sepatutnya kognitif lebih tinggilah berbanding dengan yang lain. Tapi kalau memang penekanan kursus tu lebih kepada untuk kursus-kursus, contohnya kursus universiti, co-curriculum, melibatkan memang untuk skill kan. Jadi sepatutnya untuk skill tu lebih tinggi. Kalau paper tu kemahiran komunikasi, memang kita patut melihat dia punya weightage untuk communication tu memang sepatutnya tinggilah, dia yang lebih dominan lah berbanding dengan yang lain. Sebab dia penentuan itu menentukan jumlah SLT untuk setiap satu. Jadi dia fairness lah, dia guna prinsip fairness kepada pelajar. Okey, Syakira, rentetan daripada apa yang Alin sebut tadi tu, boleh dengar ke? Sebab Dengar. dalam MySIS kalau tak silap, yang Alin sebutkan tadi tu macam ada certain percentage yang kita dah masukkan, lepas tu dia dah tak boleh lah. Macam weightage tu tadi, itu teknikal. Okey, dia bila kita guna di MySIS, first adalah kita tentukan kita punya distribution kan. Okey, distribution markah tu sebenarnya yang kita buat dalam IMS. Lepas daripada situ, kita klik dekat distribution tu dan dia bawa kita ke CA. Okey, CA ni dia bila kita, jumlah nanti bila kita buat CA kita, mark distribution di antara kerja khusus kita yang kita rancang dekat CA tu mestilah sama dengan
yang kita declare awal tadi. So dia sepatutnya sama. Tapi itulah sebab macam kalau saya memang suka buat yang tadi dulu supaya saya dah tengok dah semuanya. So bila guna sistem mana pun memang dia akan terus masuk je. Kita dah ada template awal kita kan, kita ada detail untuk apa kita punya perancangan. Cuma yang menjawab tadi soalan tadi tu memang bila kita kira CA kita contohnya contohnya untuk satu CLO kita tu dalam kita buka next kan untuk CA tu, bila kita buka kita katakan untuk CLO pertama tadi, CLO pertama tu ada katakan markahnya adalah 40% weight dia. Tapi 20% adalah untuk satu assignment, katakanlah project A, kan project A ataupun assignment A. Kemudian dalam CLO kedua pun dia ada tentang jumlah, dalam MySIS, katakan dalam MySIS kita punya yang kita masukkan project A ni totalnya adalah 30 markah. 30 markah, tetapi waktu kita buat CA rupanya project A ni terbahagi kepada dua CLO. Satu CLO kedua katakan 10% dan CLO yang ketiga 20%. Jadi dua ni 10 campur 20 mesti kena sama kat luar tu 30. Jadi yang tu yang kadang-kadang bila tak sama tu dia bounce kan, dia tak boleh nak submit. Macam tu ke Dr. Nurjan? Kesnya? Yang itu faham, yang tu tak berlaku. Yang berlaku ni yang keluar macam untuk assessment tu. Yang weightage untuk assessment tu dia macam dia ada limit. Especially bila kita ada yang untuk final exam. The final exam kita 40%. Ada notification kat situ. Final exam memang kita untuk final exam kita merujuk kepada buku buku peraturan akademik. Minta maaf kejap ya. Sekejap. Okay, sorry, selingan. Okay, kat mana tadi? Bila kita punya assessment tadi, isunya assessment tu Dr. Nurjan dia tak boleh Final exam kita tak boleh lebih 40. Okay, final exam kita kalau kita ikut buku peraturan akademik maksimum kita adalah 40 final exam. Maksimum. Melainkan bagi program-program macam accountancy dia memang adalah sebab professional body minta diorang sampai 60. So yang tu program tu saja dia memang allow sampai 60% final exam. Tapi bagi program-program lain dia memang follow buku peraturan akademik tu di mana kita punya maksimum adalah 40. Yang tu yang pertama, tapi lepas ni bila sistem OPUS dah memang dah betul-betul mantap, once kita isi sekarang ni, kalau lah kata final exam kita katakan tadi saya 30, next time saya nak buat 35 ke 40 ke 25 ke dah tak boleh. Dia memang lock final exam untuk tu, melainkan kita angkat ke atas balik lah kalau kata nak buat perubahan JKPA Senate dan kita buka balik sistem lah untuk ubah. Menjawab soalan tu ke Dr. Nurjan? Okay, kena okay, thanks. Assalamualaikum. Salam. Siapa nak cakap? Okey. Sini Kak Yati. Siapa? Kak Yati. Kak Yati. Okey, untuk CLO yang ada Amadi. Okey. Tak jelas Kak Yati. Kelas Amadi. Yang kelas Amadi. Okey, kuat sikit Kak Yati, kurang jelas. Okey, CLO yang ada Amadi. Okey. Assessment macam mana kita nak buat ya? Okey, itulah tu, bila soalan berkaitan dengan amali tu, kita kena tengok balik CLO kita tadi. CLO kita tadi tu memang macam mana contoh yang Dr. Yati punya maksudnya menjalankan kerja amali secara saintifik. Menjalankan kerja amali secara saintifik. Ya. Okey, kalau lah kata menjalankan kerja amali secara saintifik, boleh tak kalau kita rancang, kita fikirkanlah kan, boleh tak kalau kita rancang sesuatu yang pelajar tu dia boleh buat, mungkin dalam proses ni kita kata okey minta pelajar design dengan apa yang ada dekat rumah dia boleh tak membuat apa yang kita nak tu secara saintifik
maksudnya dia boleh memenuhi kita punya CLO untuk kursus kita. Tapi kalaulah memang kita bincang hari Isnin, kalau dah kita rancang nampaknya memang tak boleh nak dilaksanakan, maka kena bawalah aktiviti amali tersebut untuk kita bila kita dah sambung besok pelajar dah balik sini. Rasanya kita berbalik semula kepada kelas PJJ kita dulu pun sama juga. Ya. Maksud kita bagi instruction and student buat and dia akan menjalankan amali tersebut tapi kita guide dia. Itulah maksudnya macam itulah juga, maksudnya dia dengan apa yang ada tu boleh tak dia buat dalam keadaan sekarang. Kalaulah dia boleh buat dan mencapai 70 hingga 80% CLO, maka bolehlah kita memberi maksudnya kita boleh membuat measurement lah atas apa yang dia buat tu dan dia dapat markah berdasarkan rubrik yang kita telah tentukan ataupun kita punya observation list yang kita ada. Okey, rasanya bawa dia semula seperti macam kelas PJJ dululah kan? Ya, sebab kita punya tu adalah panduan kita, CLO kita. Sudah pasti memang ada modification lah sebab kita tak buat lab sekarang ni. Cuma apa yang kita boleh rancang supaya pelajar tu boleh kita untuk pelajar tu menjalankan amali bagi mencapai CLO kita. Okey. Kalau untuk final exam, macam dulu PJJ pun dia buat MCQ kan, soalan final. Ya. Untuk kita memang tak boleh buat ya MCQ. Boleh dengan syarat, dia ada syarat dia tu kan. Boleh dengan syarat satu, pelajar memang boleh akses kita punya sistem. Jadi kalau sistem kita, kalau kita guna sistem tu tak stable, kita kena ambil kira semua perkara tu lah. Sistem tak stable, student tak boleh akses, ataupun security, ataupun kita kata platform luar lebih ni tapi adakah dia secure. Tu semua kena study lah. Kalau sebab sistem luar sekarang memang ramai orang guna, tapi kita pun nampak banyak sangatlah penulisan sekarang ni menunjukkan bila guna platform luar, security kurang dan macam-macam lah mereka mengatakan sebab bila universiti ada LMS, kita lah kan ada MyGuru kita, Learning Management System, dari segi aspek security tu memang taken care. Cuma bila dari segi aspek-aspek lain lah mungkin kita punya kebolehcapaian tu kurang ke ataupun ada pada had tertentu dia tak boleh nak cater pengguna yang ramai dan sebagainya. Itu antara cabaran lah juga sebenarnya, tapi saya rasa mungkin bila dah semua orang dah plan, mungkin daripada data yang ada mungkin kita boleh cadangkan kepada ICT lah. Tendensi bulan 8 ramai orang nak buat. So are you ready ataupun macam mana kan? So sebab sekarang ni pun ICT sebenarnya dia memang maklum lah ada tendensi untuk ramai nak guna dan mereka pun dalam proses menambah baik sekarang ni sebenarnya. Okey, terima kasih. Sama. Syakira, isu trafik tu nanti kalau ICT boleh foresee, dia boleh rancang begini. Untuk online test tu berlaku pada waktu kuliah pelajar. Kalau betul-betul nak buat final exam tu, berlaku pada kuliah pelajar. So it will somehow reduce the traffic of using that data store data dalam MyGuru tu lah. Mungkin boleh suggest kat dia pasal tu lah. Satu lagi tentang masih balik kepada SLT tadi tu, CLO and assessment tu, rata-rata macam tak boleh nak jangka nak letak berapa persen assessment nak berapa banyak LO CLO weight saya monitor benda ni, saya dapati bahawa dia punya rules of thumb yang saya nampak trend tu ialah it depends on your SLT. Kalau SLT kita 40, definitely LO weight akan jadi 40%, assessment akan jadi 40. So itu je. Contoh, Syakira tunjuk kau punya LO tu ni. Kejap saya tengok tunjuk balik Mana dia dummy If that my understanding, 1 jam SLT, 1% CLO weight, 1% assessment. Ini sebenarnya kalau ikut MQA punya ni, memang dia kata sepatutnya kita punya weightage ni berkadar langsung dengan SLT kita dan juga nature of the course. So ratio dia akan jadi 1:1:1. Kalau siapa yang tak tahu banyak mana nak letak assessment tu, you just guna rule 1:1:1. Tak silap tadi Syakira punya LO1. Yang mana Doktor yang ni ke Doktor? Yang ni ke yang satu? Tak nampak, Alin kena activate balik. Oh kejap saya kena aktif kejap lupa kejap.
Saya lupa saya dah off presenting tadi, kejap. Okey, kejap. Okey. Okey. Saya duk tunjuk ni, saya ingat ke nampak? Lupa kata saya tak present. Okey, yang ni Okey, contohnya yang ni. Slide yang mana? Yang dalam PowerPoint ke? Ni kah? Ni. Ya ke? Ni kah? Ya, boleh. Ni Oh, kecil. Sekejap. Cari Cuba ada saya. Excel file. Okey, F1. Okey. Okey. Ni kan? Mengaplikasi konsep homeostasis dengan tepat, LO weight berapa tu? LO weight 55. 55. 55. 55. SLT Syakira berapa? Tengok tak? SLT tadi, SLT tak ada kat sini dah ni. 66. Dekat ni ada kot. Dekat Ni Excel tu. 66. Ni 66 ada. Dekat Excel kot. Dekat Excel Ni- tadi kot. Ni ada Dr. Syakina 66. 66 over 120. Excel ke? Yang ni 66 over 120. Ataupun dekat Excel saya, kejap ya. Excel pun sama. Kejap, mana dia? Excel ni yang dulu ya. Yang ni yang sebelum, yang dummy tadi lain, ni yang dulu saya buat sebelum saya yang dululah ni. Ni saya dapat 66 kat sini. 66, so percentage 55. Percentage dia 55 kan? Ya. 55 is dia punya assessment. So saya kira bagikan dia punya CLO weightage pun 55. Dia punya tu. Ya. Dia Yang ni punya yang saya bagi. 55. Assessment dia 55, yes. Dia punya SLT total ni apa guided, non guided semua total berapa? Ni. Saya tak nampak sangat. Ni Semua 56 kan? kat sini. 56 kat sini, 10 hours untuk assessment. Okey, 56 kat situ sebenarnya dia bagi indikator berapa banyak weightage kita. Weightage 56 tu kat bawah tu yang warna merah tu kan? Ya, Saya ni. besarkan, saya pun tak nampak saya. 56 tu Saya besarkan it's a good indicator that kita punya activity teaching learning tu ialah 56. Ya. Berarti kita punya percentage CLO weight around that 55, around 56, 50 lah kan? 55 kan? Ya. So itu ngam. Assessment total? Assessment total 10 hours. Percentage tu? 55. 55. 55. Okay, Syakira punya fit elok. Contoh teaching and learning kan guided, non face to face, non guided, total 56 kat merah kat bawah tu kan? Ya. Okay, and then if you look at the assessment Syakira, assessment pula, dia punya percentage of CLO 55. Ya. And then assessment Syakira total tadi 55. So dia punya ratio is about 1:1. More or less 1:1 lah. Boleh lah 56, 55 tu. So that can become a guide for us. Kalau kita tengok kita punya teaching and learning tu total berapa, ni bukan tak termasuk assessment ni. Total berapa teaching and learning 55. So dia punya estimated percentage of CLO should be around 55 and then assessment akan jadi should be around 1%. Katakan macam Syakira cakap tadi sains sukan ke apa kan, they will put more time of teaching and learning dan psychomotor. So definitely dia punya percentage of CLO weight akan lebih kurang yang tu dan assessment dia sepatutnya kena that equal ataupun ratio 1:1 tu. That should help. Contoh nanti kita nak buat perubahan pada kita punya second phase of the semester kan. Kalau kita ubah tu dia akan jadi 1 jam teaching and learning 1 jam pula. 1 jam lah kan? 1 jam teaching and learning, 1 percentage of CLO weight, 1 percentage of assessment. I think that can be do as a guide lah. For calculation of berapa banyak percentage tu nanti. Sebab kalau yang saya refer, memang saya refer dua-dua lah. Maksudnya total teaching and learning dan juga assessment, so dia akan contribute terus kepada situ lah. Tapi kalau kita nak guna untuk teaching and learning pun memang sepatutnya bila both tu dia memang berkadar terus jugalah. Kalau kita punya teaching and learning kita tinggi, of course dengan assessment tu nanti dia akan membawa bersama-sama kan. Kalau sebab saya waktu saya design ni, saya memang refer kepada MQA punya, itulah dia kata berdasarkan dia berkadar terus. So bila kita nampak contoh yang ni lah katakan dia tak banyak
hanya topik tertentu saja yang diberi penekanan untuk mencapai CLO3 ni. So cara nak buat dia adalah presentation. So total yang ini adalah 12 jam. Tak nampak Syakira. Lama, sorry saya lupa lagi. Sekejap, saya dah stop presenting sekejap. Okay, contohnya yang CLO ketiga ni contohnya. Okay, so topik ini adalah untuk komunikasi, how they communicate what they know kan. Jadi dalam yang ini untuk communicate hanya beberapa topik sahajalah yang saya nak mengkhususkan untuk mereka concentrate. Jadi topik 5, 6, 5, 8, 9 dan cara untuk nak mengukur dia how they communicate tu adalah melalui secara presentation. Okay, so total di aspek teaching and learning tadi plus assessment, dua-dua ni 6/6 12. So 12 ni over 120 dia jadi 10%. So saya bagi 10% lah untuk mencapai CLO tersebut. Tapi scroll up sikit boleh tak? Scroll up Scroll up ke down? Nak ke atas sikit. Yang 12 tu. Ke bawah. Bawah. Ni. Yang apa A4 PLO 5 tu ada presentation tu. Ya. Dia punya total yang warna purple tu tak nampak lah. Total bawah. Bawah kat sini 6. 6 Sebab dia memang penekanan dia sebab dia dia kena cari bahan sendiri. Cuma nanti bila waktu presentation saja saya nak tengok how they communicate lah scientifically tentang apa yang dia belajar tu. So is only 10%. Saya bagi. Maksudnya yang C4 PLO 1 tu yang topik 1 sampai topik 10 kan ada guided face to face 1, 3, 3, 2, 0 bla 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 sampai topik 10 kan. Ya. Lepas tu yang non ini face to untuk face kognitif. Yes. Okay, non face to face dia ada 2, 0, 0, 2, 0 sampai habis. Non guided non face to face 1, 3, 3, 2 we are referring on the same page kan. And then total semua 24. 24. Kan? Bukan. Yang ini bukan 24. 24 ni untuk orang lain mana? Alamak. Apa 56. 56. Ni yang pertama tadilah. Yang pertama. Okay. 56. So 56 tu ialah teaching and learning. So therefore dia punya weightage of CLO should be around that. 55. Syakira punya 55 kan? Yes. Sebab yang 55 ni saya ambil kira dua-dua lah overall iaitu teaching and learning plus assessment. Maka dia dapat 55. Tu satulah doktor. Kalau sebenarnya kalau tak payah kira assessment total tu pun tak apa. 56 tu macam Syakira punya ada hilang. Mana? Tu. Total 56 tu is actually an indicator for all of us berapa banyak percentage of CLO yang kita patut fokus. Biasanya dia akan sama. CLO punya total teaching learning hours 56. So Syakira letak 55% dah perfect. And then Syakira punya assessment pun 55 total 33 assessment tu kan? 55. So the ratio memang kalau dokumen MQA dia kata berkadaran terus tu sebenarnya dia ratio 1:1. Kalau misalnya kata that's correct. Tapi untuk teaching learning lah doktor. Tapi kalau untuk yang lain tu yang ni memang tentang kognitif kan. Tapi kalau yang lain tu dia untuk yang ni untuk lab contohnya kan. Lab total dia 24. Okay, 24 plus assessment. Tak nampak doktor? Sekejap saya kecilkan balik. Page tu dia ni kan dia freeze atas kan? Freeze atas. Ni topik tu sampai topik 6. So saya punya lab total 24 hours. 24 hours plus dia punya assessment untuk ni 6 hours. So total dia 30 hours. Okay, 30 hours dan 30 hours out of 120, 25%. Sebab itulah tadi yang saya kata teaching and learning yang warna topik 2 sampai topik 8 yang Syakira punya kolom purple tu kan? Ya. 1, 2, 3, 4 kolom F tu. F 24. And then that 24 sebenarnya dia tally dengan kolom M. 25 ni kan? M lah. Sebelah dia M kan? LM.
Yang M berapa? M saya tentukan 25 juga. Yang ni yang saya decide. Yang ni calculator, yang ni saya decide. Kalau Syakira tak decide pun memang yang tu dah match. Sebab yang kolom F laju F row your boat. F ni yang ni lah, F dengan M. Dengan L tu yang dia dah calculate untuk kita kan? Ya, ni calculate untuk kita. 24, tu 24, yang kolom L 25, which is match dengan Syakira punya plan ni 25. So nanti supposedly dia punya kolom N tu more or less sama, total activity tu 25% juga. Ya. More or less lah. Tapi kalau macam kalau yang ni pula saya letak 6 contohnya kan. Yang ni 6 tapi dia carry 10%. Sebab saya punya aktiviti pentaksiran dan penilaian saya ni kan ni 6 plus 6 12. So 10 tapi yang ini 6 sajalah contoh dia. Apa nampak sebab dia ada yang freeze. Anyway, dia boleh unfreeze yang line tu. Tapi anyway, the idea is that to guide everyone is kita tengok teaching and learning kolom B, C, D, E tu kita punya teaching and learning plan, and then kita tengok kolom F berapa total dia. Kalau macam saya punya 56, okay perfect, 56. And then dia akan definitely calculate dekat L tu more or less lebih kurang tu juga. Kalau macam M tu 55. So assessment should be around that weightage tu. That is known as constructive alignment, where you have LO, you have delivery, you have assessment. So dia tiga-tiga tu is interlinked. Kalau we put focus on LO tu 50%, delivery kita, strategi kita should consume 50%, the assessment also should weight more or less the same, which is 50%. Yeah. Almost dia akan align lah lebih kurang. Tapi kalau kata dia ada macam sangat berat untuk satu CLO ni dan kita bagi weightage dia rendah, then itu tak align lah. Itu tak align. Betul. Terima kasih. Terima kasih doktor. Ada lagi rakan-rakan lain? Bukan adik lah, bukan adik. Feedback ke, soalan ke? Tak ada. Kak Syakira kebetulan dah. Kak Tima. Ya. In case lah, katalah salah. Kita map tu salah. Apa impact dia? Kalau lah kita salah, maksudnya bila kita dapat kolom indeks tu, dia tidak melambangkan yang sebenarnya lah. Jadi kalau kita buat penambahbaikan pun, penambahbaikan tu sebenarnya kita tidak memperbaiki yang betul. Maksudnya kita dapat indikator yang salah, jadi kalau kita perbaiki pun sebenarnya kita mungkin memperbaiki benda yang tak betul. Ada implikasi dia macam tu lah. Sebab kita membetulkan kita membetulkan benda yang bila dia tak tally lah, tak align. Macam tu. Syakira, korang nak bagi apa performa yang mana tu? Saya tak pasti doktor sebab dia orang belum panggil perbincangan lagi, tapi insyaAllah lah as soon as dia orang panggil tu, sebab next week ada JKPA. So saya rasa kalau dapat dalam JKPA tu cepatlah sikit kot. Tapi ada ura-ura lah. Maksudnya ada high possibility yang kita tak perlu go for final examination duduk hall tu kan? Boleh? Yes. Yang tu memang waktu kita buat scenario planning, waktu minggu pertama MCO pun memang kita dah highlight isu tu. Tapi bila kita dah takwim kita jadi bulan 6 baru masuk, so benda tu macam dia jadi stop sekejap lah kan. Tapi melihat kepada senario sekarang ni memang possibility memang tinggi jugalah untuk kita tak ada final exam. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Kira. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Dengar. Okey, kalau nak tanya tadi berikutan yang Kira tunjuk Excel tadi kan. Yang Excel tu memang dah first tu memang dia auto calculated kan. Yes. So dekat macam mana nak soal kan dia dah bagi, tapi yang M tu kita decide. L tu dia auto calculate.
L tu dia sebenarnya dia cadang untuk kita based on apa yang kita rancang, tapi yang M tu kita kena decide berapa kita nak ambil, kita nak ikut cadangan dia ke ataupun kita punya justification. Tapi yang sini dia masuk ke dua aktiviti tadi kan, assessment dan juga kita punya TNL tadi. Yes. Kan? Dan bila dia suggest, let's say kalau dia kata 30%, 30, kiranya macam cantik kan. Mungkin kalau Kak Krisna katalah Kak Krisna 31.25 ke, so berapa dia boleh lari, means plus minus dia. Apa yang BPQ buat dalam, sebab performa kita nanti performa yang dalam sistem kan, so BPQ memberi 3%. 3%. Yes. 3%. Kurang atau lebih lah. Ya, plus minus 3%. Okay, thank you. Welcome. Okay, Assalamualaikum. Salam Kak Syah. Okay. Contoh katalah ada amali-amali tertentu yang contoh, saya ambil contoh yang fees punya, fees. Contohnya fees dalam salah satu daripada amali fees adalah untuk penyediaan slide. Betul? Okay. So memang pelajar memang tak boleh buat perkara ni. Kalau dia ada peralatan kat rumah tu fantastik lah. Tapi pasti pandangan kita tak mungkin dapat dilakukan. Okay, makna tapi dia adalah satu benda yang di-assess. Yang dia adalah sebahagian daripada assessment. Jadi katalah fees kata kalau tak ada yang tu bermakna khusus dia pelajar-pelajar dia tidak ada kompetensi. Yes? Motor di situ. Okay. Katalah fees kata saya nak hold dan saya tak nak bagi markah lagi. Jadi bagaimana implikasinya terhadap grade keseluruhan pelajar ini? Okay, kita dah membincangkan ni dulu sebelum keputusan waktu minggu pertama PKP, kami bermesyuarat semua. InsyaAllah BHEA dia akan buat satu mekanisme lah, contohnya sedang maju, contohnya sampailah dapat grade. So memang BHEA alert, cuma bilalah nanti kami pun akan sit bersama-sama dengan BHEA untuk perkara ni. Yang kalaulah sekiranya perkara ini akan berlaku, so macam mana? Sebab dia banyak lagi perbincangan sebenarnya kan, sebab contohnya sampai isu ada kita nak bagi grade ke ataupun kita bagi lulus gagal, sampai macam-macam kan. Setengah universiti bincang tu, kita pun ada bincang yang tu juga dulu pada minggu pertama, tapi bila dah ni, tapi sekarang ni kena bincang balik lah bila nampak tendensinya macam ni kan. Jadi possibility-nya tu nanti akan diputuskan dan BHEA akan keluarkan dia punya macam mana lah, sebab dia orang menguruskan tentang peperiksaan ni. Alright. Okay, so insyaAllah okay lah insyaAllah. Kira lagi sekali yang Kak Syah cakap tadi tu, untuk salah satu assignment Kak Hafiz tu memang untuk psikomotor tu lah. Okay, tapi dia punya learning outcome dia adalah untuk demonstrate anatomical dengan morphological feature, means sebab tu nak kena buat slide tu. Untuk morfologi mungkin dia boleh tengok pokok. Itu pun ada limitation lah. Kalau dia duduk dalam rumah dia flat kan, mungkin dia tak ada pokok sangat kan. Nak tengok keliling rumah pun sangat limited lah. Okay, kalau yang untuk bahagian anatomi tu yang concernnya lah. Kalau macam let's say pokok-pokok yang kalau kita ada cara tak kalau kita tukar, kita cari kata tak boleh buat lab kan. Kita cari pokok-pokok yang common yang ada information tentang anatomi tu di dalam internet contohnya, boleh tak? Sekarang ni dia berbalik kepada CLO tadi. Kan dia mencapai 70 hingga 80% CLO. So apa yang aktiviti yang kita buat sekarang ni, suruh buat slide dan macam-macam tu, itu adalah salah satu aktiviti untuk pelajar mencapai CLO. Tapi dalam keadaan sekarang, mungkin kita kena redesign lah cara penyampaian kita supaya CLO tersebut dicapai. Itu yang kita kena tengok balik. So kalaulah kata kita buat tu boleh mencapai CLO, kita ubah aktiviti, then it should be, bagi saya bolehlah, sebab kita justify macam mana CLO ni bila ni dia akan capai. Cuma dari segi aspek perkara-perkara lain yang biasa kita buat, contohnya kan skill contohnya, kalau tak ada kat situ mungkin kalau lah kata ni mungkin kita lepas student kita balik mungkin kita kena mungkin tambah lah kot, minta dia orang hadir untuk belajar buat slide ni sebab skill tu patut ada, tapi dalam CLO sebenarnya dia tak cover contohlah. So yang tu saya mungkin kita boleh fikirkan lah kot. Okay.
Nanti kena refer balik ni. Ya. Kejap ya, saya pasang plug saya. Okay. Alright. So jadi yang matlamat yang kita nak ni sekarang ni adalah mencapai CLO. Jadi aktiviti tu memang mungkin kita kena ubah lah kalau aktiviti tu tak yang biasa kita buat tu tak boleh kan, sebab kita punya approach pun dah jadi lain dalam keadaan sekarang. Student tak depan mata. Assalamualaikum Kak Syakira. Nak tanya satu lagi soalan, yang ni mungkin yang lain faham kot, saya tak tangkap lagi yang mengenai dekat dalam dokumen MQA tu ada dinyatakan yang mengenai pengurangan diskaun SLT tu yang 70 ke 80%. Yang tu dia sebenarnya merefer kepada SLT satu-satu CLO ke ataupun keseluruhan? Dia kira sebenarnya keseluruhan lah, keseluruhan khusus. Tapi kalau kita ambil average pun, kalau setiap satu tu 70%, maka kalau semua tu 70% akan jadi sama lah. Sepatutnya in average kan, lebih kurang macam tu. Macam tu. Okey. Tapi kalau ada yang kurang, yang lain terlebih, overall still lagi 70% should be lah. Okey lah. Alright, faham. Tapi kalau nak lebih, orang kata untuk pencapaian CLO, sepatutnya nak pencapaian CLO tu 70% of each CLO lah. Kalau tidak nanti kan dia tak boleh mencapai CLO tersebut. Okay, 70% setiap. Okay, thank you Kak Syakira. Okay. Rakan-rakan lain ada soalan lagi? Assalamualaikum. Salam Kak Syah. Berbalik pada yang masa kita katalah kalau kita beri peluang untuk redesign kita punya CLO itu, pendapat kalau boleh lah supaya memudahkan kita buat mapping ataupun constructive alignment nanti, kalau kita ada contohnya 3 ataupun 4 CLO tu, tapi dia mesti mengkhusus kepada satu-satu domain pembelajaran. Ya. Sebenarnya memang itulah sebenarnya waktu amalan, waktu semakan semula hari tu. Tapi saya rasa untuk diploma kita belum buat lagi kan. Itu je lah kot. Tapi kalau yang untuk undergrad ni insya-Allah taken care dah rasanya. Kita tak boleh meletakkan topik dalam CLO kita. Kita tak boleh kata macam satu benda yang sangat mengkhusus dalam CLO kita. Dia mesti satu benda yang reflect kepada kita punya khusus. Untuk apa, untuk efektif kita nak apa. Dia pasti jelaslah kita menunjukkan bahawa sumbangan khusus kita di PLO itu terpapar. It is demonstrated lah. Contohnya kata ada khusus-khusus yang kita P dia tinggi. Sebab peratus SLT dia tinggi, maka assessment dia tinggi sebab dia telah map, khusus telah map untuk PLO yang tertentu. Yes, betul. Itulah yang pada Kak Syah supaya nampak. Cuma buat masa ni kita punya performa, saya pun hari tu ni juga saya kata kita ni masih lagi topical base. Sepatutnya kita bila OBE adalah CLO base, tapi still saya rasa okay, no problem kalau saya masih lagi boleh bergerak dalam tu. Contohnya bila saya design saya punya Excel tadi tu, saya memang dia punya tumpuan utamanya adalah CLO. Kemudian certain topik tu bukan maksudnya penekanan kat topik tu, ataupun saya menggunakan masa untuk topik tu. Maksudnya minggu tu pelajar akan spend how many hours, lebih kurang lah. Jadi kalau tengok tadi untuk setiap satu CLO tu tak ada semua topik dalam tu. Dia ada certain topik sahaja sebab kita bukan menjurus topik tu untuk dia, kita tak mengukur dia punya kognitif untuk CLO tersebut, tetapi penekanan contohnya untuk communication, untuk topik tu. Maksudnya student mungkin dia akan membincangkan sekitar topik-topik tersebut. Tapi untuk reflection, kalau yang scroll bawah lagi yang saya ada tu, reflection saya untuk semua topik ada sebab dia buat reflection untuk dia untuk appreciate, saya punya tu appreciate untuk nilai kan. So yang tu semua topik saya masukkan, tapi untuk contohnya untuk praktikal tak semua topik, dia ada certain topik sahaja, jadi saya masukkan certain topik, saya tak masukkan semua. Tapi betul lah, saya setuju kalau sebenarnya kita lihat melalui kita punya CLO kita tu topik mana. Tapi kalau kognitif, biasanya kognitif ni dia tak akan lari lah daripada semua topik sebab dia
sebab tu kita masukkan topik-topik tu untuk pelajar tahu kan. Tapi melainkan kalau kita punya topik kita boleh design kita punya CLO kita tu topik certain topik untuk CLO ni, certain topik untuk CLO yang lain, tapi dia mesti melibatkan kognitif lah kalau kita nak dia melibatkan kognitif yang berkaitan dengan kognitif. So saya melihat dari segi tu saya melihat ada juga macam contohnya satu kursus ada 2 CLO berkaitan dengan kognitif. Maka mungkin dari segi aspek-aspek tertentu dia ada hanya beberapa topik sahaja dalam CLO 2 contohnya. CLO 1 topik yang lain. Jadi itu tu bagi saya mencabar juga sebenarnya, sebab tu saya lebih pada pandangan saya lah untuk kognitif ni satu pun dah okey, unless lah kalau kita ada satu yang macam C2 ke yang lower kan, yang lower, tapi kalau yang higher ni dia akan cover yang lower juga. Tu kan saya setuju. Jadi sebab itulah bila kita dapati bila kita ada CLO 1 dan 2 dan dua-dua ni dedicated untuk C, untuk kognitif. Jadi sebab itu final exam, kita kena meletakkan slot-slot yang satunya map pada CLO 1, satunya akan map pada CLO 2. Sebab ada topik-topik yang kita akan bawa ke final examination. Jadi sebab itu dia akan jadi macam kita kenapa markah yang ni 30%, ini 70%. Tapi sebenarnya kita masih lagi tak adil kerana kita hanya ambil komposisi dia pada 100% markah keseluruhan. Sepatutnya map contohnya soalan 1 hingga soalan 30 tu adalah untuk CLO 1. Jadi memang kalau nak tengok memang sangat detail. Ya, betul Kak Syiha. Melainkan kalau CLO 1 tu memang dia tanya yang benda yang fundamental supaya test dah settle. Jadi CLO 2 ni dibawa untuk final. Jadi final tak ada lagi untuk CLO 1. Macam tu boleh juga. Maknanya dia dah cover yang CLO 1 tu dia sebenarnya assessment dia hanyalah pada mid-sem contohnya. Jadi final dia adalah dedicated to CLO 2. Yes. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi rakan-rakan yang lain? Tak ada dah kot. Tak ada dah Semua sebut sedang ada PC kan, KPM Menteri tengah PC sekarang kat TV, jadi kat rumah tengok on TV. UPSR batal. UPSR, PT3 batal, SPM dia tunda ke suku pertama tahun depan. So kita kena ready untuk budak pelajar-pelajar kita lah kot. Ada lagi satu. Intake pun dia akan, intake masuk universiti pun akan ubah. Ya, sebab sekarang ni pun untuk kemasukan pun isu kan untuk nak interview dan sebagainya. Sebab student tak boleh nak keluar nak masuk untuk diploma. Kira ada lagi satu. Ya Kak Fiz. Okay, Assalamualaikum semula. Salam. Okay, tengok dekat Kira punya Excel tadi, satu je kognitif kan? Ya. Okay, CLO ada satu je kognitif. Ya. Untuk topik-topik 1 hingga 10 tadi kan, bahagian CLO 1 tu tidak semua yang ada teaching and learning punya aktiviti, sebab ada yang kosong. Ada semua. Cuma dia tak ada face to face tu lah, ada yang kosong kan. Sebab face to face sekarang ni saya dah ubah balik lah, sebab dalam keadaan sekarang, dulu saya ada tapi sekarang ni bila yang saya buat yang baru tak ada face to face, tapi mungkin yang face to face tu saya buat yang synchronous tu lah, tapi tak banyak saya buat synchronous, saya buat 2 je. Oh, so kosong. Ni yang Kira present tu adalah yang barulah. Saya tunjuk 2 tu tadi. Sudah. Yang ada kosong tu means ada topik 5, topik 9 tak salah. Ini yang baru tapi dia masuk dekat CLO 2. Okey, ini CLO, saya 589 tu. Saya tunjuk yang baru ya. Ni yang saya punya dummy lah yang baru. Ini. Jadi ini dummy ke? Ni dummy. Okey, so yang ni kosong. So yang ini ada synchronous, ni ada synchronous. Yang lain tu asynchronous. So dia berlaku kat sini lah asynchronous. Okay. Yang di bawah anjap CLO 2 Kira? CLO 2 ini adalah praktikal. Maksudnya cover di situ cover untuk topik-topik itu sajalah. Ini praktikal, praktikal untuk topik-topik ni sahaja. Sekejap. Ni dia. Ni praktikal.
Ni praktikal. So yang ini sempat saya buat lab hari tu kan. Yang ni saya hanya 1 jam je yang saya guided. Kalau tak orang jenuh, kita kalau guided semua banyak. Kita pun kita jugalah. So guided ni bermaksud kita punya komitmen. Bila kita banyak guided, means komitmen kita pun banyak jugalah. So we have to be fair lah. Maksudnya jangan membebankan diri kita dan juga jangan membebankan pelajar. So should be fair both lah untuk student dan kita. Nanti kita banyak mudahkan student tapi kita pun nak kalau boleh fair lah fair. Maksudnya fair di sini sepatutnya kan. So ni 1 hour. So yang ni yang the rest dia belajar sendirilah. So yang saya assist, saya guide yang ni. So 4 topik 5, 6 tu dia tidak ada amali yang khusus ke macam mana? Ada. So dia akan tengok video. Ni dummy lah Kak Fiz. Maksudnya jangan. Tapi kalau kita let's say kita memang menghadap dia, maksudnya kita menghadap dia di makmal lepas habis lecture sambung sejam ke sejam kita akan buat menghadap dia lah untuk buat amali tu. So kita masuklah kat sini face to face ya? Ni lah ni kat sini lah synchronous. Maksudnya yang ni face to face kat sini. Okay. Ni kan macam dulu ni kan saya buat amali ni dah sempat 2 kali. So ini face to face lah. Okay, kemudian tu tak boleh Fiz, saya nak clear kat sini, nak clarify kat sini. Fiz, yang Fiz cakap tadi bermakna Fiz akan jumpa budak selepas habis kursus ni ke, ataupun adakah itu adalah enrichment ataupun memang masuk untuk kursus ni? Dalam untuk amali tu. Amali tu. Memang ada CLO yang yang Fiz kata, yang Fiz nak buat nanti. Yang Fiz kata nanti kita buat tu. Fiz kata kan buat tu. Kalau luar daripada makna bila budak dah dapat result, kalau dah buat lagi tu, itu tak masuk dalam tu nanti. Itu enrich. Itu enrichment. Tak faham Kak Syah. Untuk apa tu? Tak faham yang kata saya nak buat. Plan lagi apa-apa ni nak gantian. Yang tadi, yang nanti bila budak-budak balik nanti, kalau kita dapat face to face dengan dia orang, kita buat juga amali tu, itu tak masuk dalam perancangan ini. Itu adalah itu adalah enrichment. Dia semua kalau kata kita bawa selepas daripada student dapat result tu dah tak kira dalam SLT dah. Dia kira enrichment lah, dia lebih daripada tu kita bagi enrichment dekat mereka. Sebab kita nak dia dapat kemahiran-kemahiran tertentu yang dia tak dapat masa kita buat dalam tempoh ni. Tinggal kira kata kalau kata let's say ada kita dah tengok CLO tu, kita dah tak ada cara untuk mencapainya. Tak sampai 70%, contohlah ni tak tengok lagi kan. Okey, tak sampai 70%, jadi maksudnya kita kena tunggu dia balik dan kita kena buat lah. Ya, sebab macam sekarang ni kita kira, kita cuba merancang untuk dapat kan. Contohnya kita rancang, kita cubalah rancang, tapi bila tengok dari segi tu memang student tu tak boleh nak mencapai. So yang tu kita buat enrichment kemudian lah lepas pada student balik. Tapi kena pastikan lah kalau tak boleh 100% pun at least 70% tu kita boleh capai melalui apa-apa assignment lah. Ya, 70 to 80% melalui kita punya cara aktiviti pelajar dan juga dia punya assignment. Rasanya elok untuk kes macam tu kan Fiz. Katakan nanti waktu kita membentangkan hasil peperiksaan akhir, markah peperiksaan akhir kan, sepatutnya kita juga harus membentangkan apakah pencapaian-pencapaian berdasarkan CLO tu. Dan sekiranya ada komponen CLO yang kita tak dapat fulfill, walaupun selepas peperiksaan akhir tu dah berlaku, we should declare during the meeting that we're going to transfer that into enrichment activity or enrichment program. But my concern is that when we do that peperiksaan akhir selepas dah mesyuarat peperiksaan akhir, mesyuarat grade akhir tu, kita tak boleh fulfill certain CLO macam Fiz cakap, tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak run pun. Meaning that we should have a flexibility untuk submit semula kita punya pencapaian CLO. Because like dalam CLO tu nanti dia kata that is zero. Walhal itu sebenarnya because we know that we should put somewhere ataupun design satu lagi CLO reporting tu, so that there's a place where flexibility comes in due to this new situation kan, this new scenario ni, supaya
katakan Fiz nak buat aktiviti juga waktu Kak Dandan dah mengizinkan, that will be postpone or that will be done yang macam Kak Syah cakap tadi lah, yang Arrangement tu. arrangement. So kena ada recalculation of the CLO lah lepas tu. Bila dah pelajar melaluinya kan. Dia ada tak tengok lagi lah macam Kira kata kalau ada cara LO tu boleh, CLO tu boleh dicapai, kita cuba cari dululah kaedahnya. Ya. Itu yang tak nampak lagi. Okay. Yang jelas yang buat slide tu lah. Ya. Yang buat slide tu melainkan Kak Syihah, rumah Kak Syihah je ada mikroskop. Oh, Terima kasih. Ada mikroskop. Tak boleh PKP tak boleh pergi pun. Ya, ini yang dimaksudkan dengan kita tangguh grade. Kita lulus gagal dulu ataupun kita sedang maju dulu. Yes. Bila pelajar nanti bila orang dah betul run apa yang kita kita rancang yang untuk mengisi kompetisi mereka, baru kita submit grade. Yes. Apa maksud Kak Syah tangguh dulu lulus gagal tu? Tak, macam contohnya kita ada satu kelonggaran, satu yang antara yang dicadangkan oleh MTA ialah kita boleh sediakan grade lulus gagal ataupun Kak Syah tak nak lah lulus gagal. Kak Syah lebih suka kalau sedang maju. Kalau maju nanti bila keadaan mengizinkan, pelajar buat balik apa aktiviti yang mereka patut buat untuk mengisi yang mereka sedang maju ni tadi. Bukan kerana mereka tak sit pada exam, tapi tidak ada ruang untuk mereka melakukan aktiviti itu untuk di-grade. Jadi lepas tu dapat markah yang sebetulnya. So markah dia sedang maju lah. Maju. Awak prefer sedang maju daripada lulus gagal tu macam seram. Ya, sebab sedang maju. Betul, sebab lulus gagal ni banyak debate jugalah. Sebab bila lulus gagal, contohnya lah pelajar tu dia ada 120 kredit. Lepas tu pada semester ni dia ambil 20 kredit, semuanya lulus gagal. So dalam pengiraan CGPA dia per 100 je lah, per 100 kredit. Implikasi pada student lah kan. Tapi yang tu pun still tak ada decision, tapi we have thought about that lah kan. Maksudnya adakah lulus gagal, adakah kita bagi, yelah kalau boleh tu nak kredit lah. Kebanyakannya akan go for nak dapatkan CGPA lah pelajar tu. Cuba kalau maybe boleh bawa macam kita lah sesama kita ni, nanti bila kita balik ke kumpulan masing-masing kan, mungkin kita boleh tengok kot ada tak possibility of any of the CLO that could not be done, that cannot be done. Macam tak mungkin boleh berlaku dalam keadaan yang ada distancing ni kan. So macam case Fiz, kalau macam ada yang nak kena buat slide, kemahiran membuat slide, dia memang spell out nak buat slide. Unless dalam makmal, rumah dia ada makmal tu, there's different story. Tapi kalau misalnya kata markah untuk subjek Fiz tu, dia pending. Sedang maju is a good decision. Dia pending, bila naik dah boleh, tapi kita tak tahu pula bila yang boleh. Yang tu satu lagi yang kita tak boleh nak agak kan. Unless next year memang okay, kita boleh buat lah aktiviti tu. Or another suggestion would be, kalau kita that part tu kita kena recalculate balik CLO. Maksudnya LO ada tertentu tu we cannot do it. So tak buat. Benda tu akan dianggap menggunakan enrichment. Pending lah. Dia pending. Calculate balik tu. Dia akan terus dapat grade. Yang kes saya bukanlah saya spell out untuk membuat slide di situ. Cuma dia ada bahagian yang anatomi tu je lah. Maksudnya saya kena cari cara mana nak supaya dia boleh belajar peringkat sel tu. Yang itu je. Maksudnya bahagian 50% memang boleh, kalau bahagian morfologi dia boleh. Bahagian yang anatomi tu je lah exposure yang tu. Tapi mungkin itulah saya cakap dengan Kira tadi, kalau kata mungkin kita ambil common plan yang memang dah ada contoh-contoh gambar slide di internet atau mana-mana ke, mungkin kena fikir jugalah macam mana. Saya tidak spell out dia membuat slide lah. Tapi Fiz, dalam CLO tu itu adalah domain mana? Kalau domain P memang kena buat Fiz. Tapi dia memang P. Tapi dia melalui illustration. Means the sketch. Mungkin kalau di makmal dia akan tengok mikroskop dan dia akan sketch lah. Yang tu tak tahu macam mana. Itu senang lah, tengok dekat internet. Contoh-contoh yang tu dia sketch balik. Sketch, yes. Boleh. Macam demo. Kalau ada contoh-contoh boleh lah. Syakira. Ya Kak Ina.
Macam ni tentang grade sedang maju tu, bagi domain psikomotor lah terutamanya, it's a good idea untuk letak grade sedang maju. Cumanya kena lihat juga background pelajar yang ambil kursus kita tu. Kalau pelajar tu cuma pelajar major saja, kita boleh monitor, katalah sekarang dia pelajar semester 1. Tapi kalau melibatkan pelajar minor juga, mungkin pelajar sekarang mungkin dah pada semester akhir dah. Which kita khawatir lah nanti bila sidang bermula semula yang lepas PKP, pelajar lepas, dia tak boleh nak baiki sedang maju tu. Okey. Situ ancaman yang ada. Antara benda yang kita boleh bincang kali, cuma kalau dari segi PLO attainment hanya untuk khusus-khusus major. Bila kita nak kira PLO attainment, jadi dia kalau dia minor tak termasuk lah, maksudnya untuk PLO attainment dia tak termasuk. Tapi kalau major memang kita kena, kalau kata dia pelajar major memang kita kena buat jugalah untuk dia bila dia balik kan, sebab dia melibatkan dia punya PLO attainment. Tapi kalau pelajar minor cuma dia akan mempengaruhi dia punya CGPA lah kalau dia tak mencapai, tapi dari segi dia punya keperluan PLO dia tu mempengaruhi, cuma CGPA dia. Ya, macam mana? Saya rasa yang Marina cakap tadi, katalah budak ni budak final. Budak final semester. Ya. Final semester dan dia minor. Dan dia minor. Ya. Kalau major pun kita kena make sure dia kena dapat capai 70% tu lah at least. Kalau pelajar major, sebab dia melibatkan CLO, contribute PLO attainment. Tapi kalau lah pelajar minor, benda ni nak kena bincang lagi lah kan, sebab minor ni sebab kalau dia tak capai sedang maju, dia mempengaruhi CGPA dia. Sebab dia orang dah sebabnya kalau final. Contohnya untuk cell biology, kita ada satu domain yang memang kita address untuk ujian amali, dan ujian amali tu memang melibatkan mikroskop, penggunaan mikroskop, which is impossible untuk buat dalam keadaan PKP macam ni lah. Nak substitute pada keadaan lain pun rasa macam tak boleh figure out for time being. Melainkan kita tangguhlah dulu untuk assessment bahagian domain tersebut. Jadinya cabarannya bagi kos sel bio ni, ada pelajar-pelajar minor daripada kursus yang sangat pelbagai dan dia punya semester tu sangat tertabur. Final year, ada yang final semester pun. Ada yang final semester dah. Tak apa, nanti kita take note lah, kita bincang benda ni. Tak apa, nanti saya cuba highlight juga isu ni lah. Maksudnya dia dah final kan, nak buat macam mana nanti kita cuba figure out lah apa yang boleh buat untuk mereka. Ada satu why not for final year tu, for final semester kita bagi satu assessment lain yang mungkin tak akan mengukurkan P lah. Cuma because of they are final semester, tapi macam kalau kita nak sedang maju ke apa, dia orang dah tak boleh senang maju dah. Dia memang kena senang lenang. Maksudnya dia orang dah habis. Mungkin for that part yang Marina cakap tu, for PLO untuk LO untuk psikomotor tu, maybe we can convert something else ataupun we just lupakan sementara LO yang tu, biar bagi markah dia berdasarkan whatever, tapi ini kena jot down dalam dokumen PPA lah, bahawa yang ni because of kekangan yang ni, these few students ni LO dia kita tak kira for the LO, particular LO yang tak boleh buat. And then katakan dia dah habis, and then kita offer dia enrichment for that particular nak tengok mikroskop tu. Kalau tidak, naya budak-budak final semester, yang lain tak apa, yang final tu. Final semester lah isu dia sekarang ni, sebab dia dah masa dah maksimum. Unless lah kalau kata PKP lifted, at least kalau student-student yang macam ni, kita bagi keutamaan dia datang dulu untuk dia buat. Maksudnya tak ramai lah student-student macam ni, memang tak ramai kan. Then yang tu boleh lah, mungkin kita boleh plan macam tu. Yang memang dia tak boleh buat cara biasa macam orang lain. Sebab dia kita waktu assessment dalam hujung bulan 8 ataupun awal bulan 9. So saya rasa kan boleh dah, cuma tak boleh mass kot saya rasa. Jadi itu juga yang perlu kita fikirkan untuk pelajar diploma kita yang ada LI, yang tak ambil penempatan. Itu juga kita kena fikirkan. Ya. Sebab LI ni kita bimbang sebab mereka tak pergi lagi kan. Ada yang tak pergi lagi kan diploma belum. Dia patutnya penempatan sekarang dia punya penempatan, tapi dia tak dapat buat. Jadi dalam garis panduan MQA memang dia minta kita tolong fikirkan bagaimana nanti, bagaimana kita nak attachkan budak-budak ni. Ya.
Sebab kalau once dia dah pergi dekat industri, senang dah, dia boleh ada work from home, tapi ni dia tak ada lagi engagement dengan industri. Okay. Ada lagi? Okay dah kot. Alin? Ya, dah tak ada lagi Okey dah. Okay. Okay, insyaAllah. Terima kasih Dr. Shakira di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Terima kasih pada rakan-rakan yang sudi hadir di pentas maya ni, bersama-sama mendengar, memberi feedback, dan saya harap semoga kita sama-sama menggunakanlah apa yang telah kita dengari tadi, yang kita telah pelajari tadi, untuk lihat semula CLO dan assessment yang sedia ada. Dan seperti kata Dr. Syakinas, kita dah ada diberi grup tu kan, yang dengan peer mentor-mentee kita tu. Mungkin pada waktu tu nanti, selepas sesi bengkel ni berakhir, kita boleh duduk ataupun berbincang di dalam kumpulan-kumpulan kecil ni tadi untuk melihat semula assessment tu, sekiranya perlu diubah ataupun dikekalkan yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi untuk esok kita ada 2 lagi sesi untuk Khamis ni. Kalau ikutkan pagi tu sepatutnya Dr. Sheikh tetapi diubah, Dr. Sheikh punya sesi diubah ke sebelah petang. So esok kita akan mendengar sesi perkongsian daripada Azmi pada pukul 10 pagi, tajuknya Diversity of E-Learning Platforms, Pros and Cons. So insyaAllah kita akan jumpa esok pagi. InsyaAllah. Semoga semuanya selamat duduk di rumah. InsyaAllah. Tenang-tenang, tidak ada yang stres, hopefully. Dengan ini kita akhirilah majlis kita pada petang ni dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Kafar. Bismillah. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih semua.